Assalamualaikum semua, selamat kembali ke FTV. Terima kasihlah kerana datang. Hari ini kita nak sembang sikit tentang Nissan Navara Pro 4X. Dan Nissan Navara ni sekarang ni mengambil gaya Nissan Titan, sebuah pickup bersaiz penuh di Amerika Syarikat. Bila kata pickup saiz penuh di Amerika Syarikat ni, maksudnya dia 2 kali ganda saiz lah basically. Yang bagusnya tentang pickup truck di Amerika Syarikat ni, memang mereka bentuk dia orang sangat kompetitif dan cantik lah pada saya, pasal Amerika ialah pasaran pickup truck paling besar dunia lah. Tapi bila kita dapat kereta ni, kita tengok memang dia punya reka bentuk luar dia sangat menarik lah. Terutama sekali dalam bentuk Pro 4X ni, dia mana dia punya blackout trim lah. Maksudnya semua logo, grill semua dah dijadikan warna hitam. Warna grey ni saya sangat suka pasal dia memang nampak macam kereta lama-lama dulu-dulu, nampak stylo lah. Dengan campur dengan blackout trim ni, memang kereta dia nampak sangat masculine dan ganas. Dari segi teknikal, sebenarnya Navara ni masih lagi menggunakan leather frame chassis daripada generasi sebelumnya, tapi reka bentuk luar telah diubah dengan sangat banyak sehingga ini kelihatan seperti sebuah model yang hampir kesemuanya barulah. Antara kelebihan Navara ni daripada dulu pun ialah ia menggunakan coil spring depan dan belakang. Dan menggunakan coil spring ni ada banyak kelebihan-kelebihan dia lah, terutama daripada segi keselesaan kita lah sebagai penumpang, dan juga mungkin daripada segi pemanduan dia lah. Kali ni dia menggunakan dual rate spring untuk belakang. Jadi kenapa dia gunakan dual rate spring ni? Kerana apabila kereta ni kosong, dia punya spring rate tu yang mula-mula tu lembut sikit lah, dan bila dah berisi barang, dia punya spring rate akan jadi lebih keras sikit sesuai dengan load yang dia carry. Kali ni kita ada peluang untuk bawa barang banyak sikit, sebab kita dapat pergi tolong bantu Malaysian Relief Agency lah, hantar barang-barang sikit bantuan, dan di situ kita dapat merasa bahawa dalam keadaan pickup truck ni kosong dan pickup truck ni penuh, dia punya perubahan antara ride quality tu tak banyak. Tapi sedih juga tentang Navara ni ialah kerana Nissan tak dapat nak bawa kereta ni dengan enjin baru, masih lagi datang dengan enjin lama 2.5 liter. Untuk setengah orang mungkin dia kata tak apa pasal proven, tapi setengah orang dia nak benda-benda yang terbaru. Jadi kalau mereka-mereka yang nakkan benda-benda terbaru, tak silap saya sekarang Nissan punya enjin baru ialah 2.3 untuk setengah pickup truck dia orang. Itu yang the latest one, tapi yang ni tak dapat lah. Apapun kereta ni memang daripada awal dulu dia punya kekuatan dia ialah memang dia punya enjin tu torquey. Sekarang dah banyak pickup truck yang dah mengejar torque Nissan Navara ni, dan setengah banyak pun dah melebihi dia. Jom kita tengoklah dengan lebih dekat lagi. Daripada sisi ni kita tengok reka bentuk Navara ni memang unik juga, sebab dia punya shape tu memang chunky lah. Ini sebab dia punya depan moncong depan tu, grill tu memang besar dan blocky, 4 segi So maybe some people say this is conservative, more like a traditional pickup truck, tak begitu adventurous. Tapi saya rasa ini satu reka bentuk yang agak berjaya, kerana kita tengok dia memang nampak sesuai fit for purpose, dan ada sikit dia punya keganasan itu yang mungkin akan appeal to pickup truck owners lah. Bersama pickup truck owners, kalau dia orang cari pickup truck, tak adalah dia nak cari yang lembut bergaya sangat, dia nak juga cari yang chunky dan nampak macho kan. Terutama sekali dalam bentuk Pro 4X ni, dia punya blackout trim seperti saya lah. Saya suka dengan rim hitam tu dan juga kemasan-kemasan hitam yang lain. Rupa daripada depan Navara ni memang tengok daripada jauh kita dah kenal lah, pasal Navara dulu pun lebih kurang macam ni reka bentuk dia. Cuma kali ni kita tengok dia keunikan dia ialah pada lampu lah, reka bentuk lampu tu, di mana mereka menggunakan 4 cube. Dalam 4 cube tu ada lampu LED, dan ini menghasilkan satu muka yang agak moden. Kat bahagian bawah bumper tu, kalau awak tengok ada macam benda warna orange ni kan. So benda orange tu sebenarnya painted dan bila kita tengok secara keseluruhan reka bentuk ni, dia nampak macam seolah-olah ada toe hook kat situ kan. Setengah-setengah pickup truck kalau dia orang modify untuk off-road, dia orang letak toe hook kan. Dan toe hook tu selalunya warna terang sikit lah, kuning ataupun merah ataupun orange lah, supaya senang nak nampak. So dekat depan tu dengan reka bentuk tu nampak seolah-olah benda ni macam upgraded pickup truck yang untuk serious off-road. But saya sebenarnya tak suka kemasan cat
orange tu. Pasal kat tepi pun ada, saya nampak macam kenapa perlu buat macam tu, kenapa tak setidak-tidaknya buat reflector lah untuk yang dekat tepi tu lah, dekat tepi, dekat wheel arch kan. Sebab saya rasa yang itu akan lebih berguna lah kalau letak reflector dan nampak lebih real. Yang ini bila cat je nampak macam it's just a cosmetic job and it shouldn't be something yang datang daripada OEM lah. But then again, the new Toyota Hilux pun ada ciri yang sama dari segi reka bentuk. Mungkin sekarang trending ke apa, tapi saya kurang faham lah dengan reka bentuk macam tu. Kembali sikit ke grill depan ni sebelum saya terlupa. Ini ialah radar. Saya tak faham kenapa radar ni ada sebenarnya. Cara dia orang cakap ni ialah untuk auto emergency braking. Tapi kenapa sampai perlu ada radar untuk auto emergency braking? Setengah company gunakan kamera sahaja. Mungkinlah dia lebih tepat dan lebih bagus, tapi cuma ini satu peralatan yang sangat mahal Dan bayangkan dia duduk kat depan macam ni benda yang paling depan sekali berada. Kalau apa-apa berlaku pelanggaran walaupun kecil, ini dulu yang akan kena. Dan kalau rosak dan pecah ni nak ganti tu mahal. Jadi saya nampakkan ini satu, pada saya lah, pada pendapat saya tak tahu mungkin awak tak setuju, ini adalah satu peralatan yang mungkin tak perlu ada pada kereta ni disebabkan ianya tak ada pun adaptive cruise control. Dah lah bagi radar tapi tak bagi adaptive cruise control. And this is the top spec car. Top spec tak ada adaptive cruise control. Pasal Toyota dah ada, Ford dah ada, dan juga Isuzu pun dah ada. So dia tak ada. So kenapa? Tapi kenapa ada benda ni? Itu antara benda yang pelik yang tak dapat saya nak jelaskan. Ni kalau awak tengok dekat belakang bed pickup truck ni, benda besi tu yang panjang ni ialah an expensive system. It's adjustable punya sistem. Dia boleh gerakkan benda tu supaya kita ada tempat yang tepat lah untuk kita ikat barang-barang kita. Entah, pada saya benda tu macam over sikit, sebab kalau kita ada biasa punya eyelet kat sini dah mencukupi. Tapi ini ialah of course ini ciri yang mungkin dicari oleh mereka-mereka yang mahu keunikan lah untuk pickup truck mereka, especially since this is the top spec model. Dia untuk top spec model ni memang dia orang kena cari keunikan sikit lah kot untuk menjadikan ini lebih menarik kepada pembeli-pembeli yang nak membayar harga yang mahal. Jadi cara nak menggunakan ni ialah kita ada macam tombol ni, kita ketatkan. Dia dah ketat, dia dah tak boleh gerak. Kita boleh longgarkan. Bila dah longgar, kita boleh gerak kat mana kita nak ni. Ada di mana slot ni dia masuk dalam slot tu, kita boleh ketatkan lah. Awak boleh fikirkan tak kenapa awak akan ada situasi macam mana yang awak akan memerlukan benda ni. Taklah, mungkin saya bukan seorang pengguna pickup truck jadi saya tak dapat fikirkan di mana ini jauh lebih berguna daripada eyelet yang biasa dekat situ. Mestilah boleh berguna sebagai contoh kalau kata kita nak bawa mungkin benda yang peti ais ke apa rapat dekat sini kan. So kita nak ikat dia mungkin lebih bagus kalau benda ni ada dekat kat sini ke lain kat situ. Mungkinlah benda-benda macam tu lah. Ataupun boleh bawa basikal ke. Entahlah, saya pun tak tahu, tapi adalah benda ni dan ini memang nampak sangat solid dan memang nampak sangat mahal. Dari segi reka bentuk kokpit ni, satu perubahan ialah steering dah semakin kecil dan semakin sporty dan sekali lagi juga menggunakan logo blackout yang sama iaitu hitam dengan tulisan Nissan dalam warna jingga dan dia berbalut dengan kulit So sebelah kanan untuk mengawal cruise control dan sebelah kiri ialah untuk sistem bunyian dan juga telefon. Sebahagian depan kita ni kita ada dua dial analog, sebelah kiri untuk rev counter dan sebelah kanan ialah untuk speedometer. Kat tengah-tengah tu ada apa yang dipanggil multi information display full color. Quite nice the graphic is agak cantik dan banyak juga maklumat yang boleh kita panggilkan di sini daripada audio system sehingga ke driver mode, apa nak setting semua kat sini boleh lah. Selalunya saya akan letak dekat fuel economy mungkin ataupun kat drive komputer. Maklumat lain yang boleh kita paparkan termasuk warning untuk forward bila dekat sangat, blind spot pun boleh ada warning. Jadi kita boleh pilih untuk turn on dan off semua warning-warning tersebut lah. Reka bentuk tengah ni juga menggunakan kemasan piano black sikit tak banyak sangat lah, tapi ada juga. Saya ni memang tak minat piano black Sekurang-kurangnya muka tu tak besar-besar sangat, so tak ada nampak sangat, tapi itu pun nampak juga ada habuk-habuk melekat Dan sistem pendingin hawa dia ialah dual zone climate control. Dan kat bawah ni kita ada pilihan untuk
2 wheel drive, 4 high dan 4 low. Dan juga sini ada diff lock belakang. Ni ada hill descent control, dan ni ialah kita boleh turn off kita punya parking warning lah, ataupun reverse sensor kita. Di sini ialah outlet untuk 12 volt. Tempat duduk belakang Navara ni kursi depan ni saya dah set kepada saya punya keselesaan lah. Ruang belakang ni macam biasa lah, pickup truck ni dia agak terhad sikit, tapi saya rasa setengah pickup truck agak lapang sikit daripada ni lah. Yang ni memang sedikit terhad lah. Ruang kat depan ni ada mungkin 1 jari saja. Cuma bagusnya kaki bawah ni dia padded sikit lah, so kita boleh masukkan kaki sampai ke bawah kursi, tapi tak boleh masuk sepenuhnya lah, pasal kursi depan juga agak rendah. Dan dia punya seat back angle ni okey lah, sebab ada pesaing-pesaing lain yang mempunyai sandaran yang lebih selesa lagi daripada ni lah. Ini salah satu dia punya kekangan lah, sebab ini bukan completely new lah. Sebenarnya even the cabin structure ni is carried over from the previous generation. Jadi itulah salah satu sebabnya kenapa masih ada lagi kekangan-kekangan beginilah untuk Navara ni. Jadi Nissan Navara ni kan, dia punya driving impression lah untuk saya ialah dia punya ride quality dia memang bagus lah, in terms of balance depan dan belakang tu. Maksudnya bila kita bawa tu tak adalah rasa belakang tu keram lantun-lantun, tapi depan tu lembut. Setengah pickup truck sebab depan leaf spring, depan coil spring, belakang leaf spring, dia rasa macam tu sikit lah. Walaupun dia orang melakukan berbagai benda untuk lembutkan lagi sikit spring belakang ke apa ke, dia tak akan dapat lah balance macam coil to coil lah, depan dan belakang. Bila kereta penuh pun sama, dia punya rasa dia lebih kurang. Tapi yang pelik pula, walaupun dia dah ada coil spring depan belakang, tapi dia punya secondary ride tu kadang-kadang macam terlebih keras pula. Pasal dia punya secondary ride tu not as good as some other pickup truck. It's among the best but not the best, which is strange pasal dia ada coil spring depan dan belakang. Selain daripada tu, dia punya engine dia still torquey, tapi pesaing-pesaing semua dah dapat mengejar dia dari segi torque dan kuasa. So yang ni sekarang rasa biasa-biasa je lah. Dia punya steering semua is typical pickup truck, fairly responsive, and it's quite a relaxing drive lah. You tak payah nak constantly make correction lah. It sits quite well on the highway, so dia tak ada nak melewang kiri kanan kita nak sentiasa betulkan, tak ada. Cuma saya rasa galat lah, kereta ni tak ada adaptive cruise control lah. Pada saya zaman sekarang ni itu antara ciri yang penting lah. Cuma dia ada normal cruise control. Of course kalau yang ada adaptive cruise control sampai stop go traffic tu itu lebih sedap lah. Itu memang lebih cemerlang lah. Yang ada tak silap saya sekarang Isuzu D-Max lah, but this one tak ada langsung. Itu yang menyebabkan saya rasa sedih, dan saya rasa seolah-olah Nissan macam tak pasti apa dia nak buat dengan Navara ni sebenarnya. They make all the effort untuk menghasilkan suspension belakang yang menggunakan coil spring. So ini menghasilkan dia punya handling kat jalan corner-corner tu lebih baik daripada pickup biasa. Tapi dah ada kemewahan, tetapi yang kemewahan yang ni pula tak ada adaptive cruise control. Ada dia punya auto emergency braking semua ada, tapi adaptive cruise control tak ada, which I think is a missed opportunity lah by Nissan. Dan peliknya lah, macam tadi saya cakap, dia ada radar tapi tak ada adaptive cruise control. The most expensive item yang required to make the adaptive cruise control work, the radar dah ada, tapi dia tak ada sistem adaptive cruise control tu sendiri. Itu yang pelik. So let's give it some score. Dari segi reka bentuk, saya rasa Navara ni saya boleh bagi dia 7.5 lah. Pasal reka bentuk dia agak menarik juga. Cuma ada few things saya tak suka. Contohnya macam yang warna orange kan, painted orange tu saya nampak macam pelik sikit, rasa macam kenapa fake sangat. But other than that, saya suka warna kelabu ni, saya suka rim hitam tu, saya suka even choice of tyre tu pun saya suka sebenarnya. Nampak sesuai lah dengan pickup truck ni. Dari segi cabin ni macam dashboard ni it's a bit last generation lah, but the seats are nice. Saya kalau boleh nak dia punya bawah ni tempat duduk tu, cushion tu panjang sikit untuk additional under thigh support. Dan kalau boleh ada lumbar adjustment. Ini tak ada lumbar adjustment, and of course dia tak ada electric seats. Dari segi reka bentuk quite okay, boleh bagi 7 per 10 boleh lah, pasal seat ni nampak cantik. Tapi kalau nak kira dashboard ni, saya nak tolak lagi setengah markah lah. Dan juga dia punya sistem kamera 360 degrees tu agak limited, ada 2 angle je. Dah alang-alang pasang 360 camera, why not allow the user to pilih angle mana nak tengok so itu sayang lah. Dah ada lagi sekali, ada kelengkapan, tapi dia tak dapat ditingkatkan tahap penggunaan dia tu. So saya bagi
Reka bentuk kabin saya bagi 7. Dari segi practicality saya bagi 6.5 lah. Pasal ciri-ciri dah ada tapi tak dipergunakan juga saya tengok truck bed tu, sebab kenapa saya bagi 6.5 ialah sebab truck bed belakang tu dia punya cover dia tu tak naik sampai ke atas. Dan saya rasa itu satu ciri yang agak penting juga, pasal kalau kita gunakan benda tu akan bercala lah atas tu. And I think that adjustable hook tu berguna, tetapi ianya tak seberguna kalau ada that thing naik ke atas tu lah, dan plastik tu kan. Dan juga saya rasa dia punya tempat assistant tu, pembantu penutup tailgate tu, kalau boleh kuat sikit lagi memang lebih baik lah. Pemanduan untuk pemanduan Navara ni saya rasa slightly more than average lah, better than average. So saya boleh bagi dia 7.5 lah per 10. Nilai untuk mengendar pun agak okey jugalah Navara ni. Cuma kadang-kadang bila you fikir enjin lama tu, dan setengah orang akan rasa dah tak ada adaptive cruise control, so itu dia jadi macam teruk sikit lah, kalah sikit lah. Jadi saya terpaksa bagi dia 6.5 lah per 10. Okay, tu kita punya score kita. Awak setuju tak setuju? Apa lagi benda yang awak nak komen tentang Navara ni? Kalau awak pemandu pickup truck, mungkin bagi perspektif sikit tentang Navara ni, apa pendapat awak? Pasal banyak truck-truck baru D-Max baru launching, sama ada ini cukup kompetitif tak nak bersaing dengan, terutama sekali dengan D-Max, pasal dia keluar time sama lebih kurang. Dan of course Mitsubishi agak agresif sekarang dengan dia punya Triton Athlete dia tu. So yeah, apapun kalau awak suka, saya ucapkan terima kasih, dan tekan butang like dan kalau boleh kongsi dengan kawan-kawan, tolong kita sikit lah subscribe dengan tekan like tu, tolong kita bantu, pasal YouTube akan cuba bantu kita lah dengan sebarkan lagi banyak video kita ni, dan membantu kita lah. Dan of course tekan butang loceng kalau boleh, supaya dapat maklumat terkini bila kita buat video terbaru. Mandu Malaysia, pemandu yang berhemah. Kita jumpa lagi insyaAllah.